Terima kasih Dato' Pengerusi memberi saya peluang membahas berkenaan dengan anggaran belanjawan untuk Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Saya akan sentuh beberapa perkara dalam 15 minit. Satu ialah 010800, kesejahteraan rakyat. Saya ingin sentuh isu banjir di Sungai Pelus, di mana anak sungai pada Sungai Perak ini banjir kerap kali tahun lalu, 15 kali tahun lalu, di mana 7 buah kampung di sebelah sungai itu kena dibanjir. Ciolasa, Tok Sirat, Kampung Lintang dan macam-macam. Ini bukan satu isu yang semula jadi, Tuan Pengerusi. Ini oleh kerana pembalakan di Ulu Lasa yang telah sebabkan pemasiran sungai. Dan malangnya tidak ada dana untuk membersihkan sungai ini. Jadi syarikat-syarikat pembalakan dapat untung mereka dan kerajaan negeri dapat royalty, tapi orang miskin di tepi sungai ini mengalami harga dia, iaitu banjir. Jadi saya diberitahu oleh JPS bahawa satu projek sebanyak 13 juta perlu untuk membersihkan sungai ini, tapi sampai ini tidak diberikan. Saya harap dalam peruntukan bajet ini masalah akan diatasi. Yang kedua ialah 020300, pembangunan desa. Ada satu kampung penempatan semula di Sungai Siput, dipanggil PPMS, di mana 100 keluarga miskin daripada kampung-kampung lain di Sungai Siput, keluarga-keluarga yang tidak ada tanah, ditempatkan di satu kampung baru yang terletaknya lebih kurang 20 km daripada Sungai Siput. Mereka dijanji akan diberi rumah dan juga 10 ekar tanah pertanian. Malangnya, walaupun rumah telah diberi 2 tahun dulu, sampai sekarang projek ekonomi itu, projek pertanian belum lagi dilaksanakan. Oleh itu, keluarga-keluarga ini terpaksa pergi ke kampung asal mereka untuk buat kerja mereka. Kerja menoreh getah bagi dua, dan ini telah membawa masalah ekonomi yang besar. Sampai pada takat ini, 14 murid sekolah menengah telah tercicir kerana keluarga mereka tidak dapat bayar sewa bas ke bandar. Dan juga bekalan air untuk 15 keluarga telah dipotong kerana tak bayar. Jadi masalah sini ialah kelemahan dalam perancangan dan pelaksanaan satu projek yang baik. Dan tidak ada satu coordination antara aspek perumahan dan projek ekonomi. Jadi projek yang baik ini yang harus memberi manfaat pada keluarga ini, tapi telah menjadikan keluarga miskin ini lebih miskin lagi dan telah sebabkan keciciran anak-anak mereka. Jadi saya rasa isu ini dapat ditangani dalam bajet ini. Saya nak alih kepada masalah orang asli 030200, perancangan dan penyelidikan. Ada beberapa skim perladangan untuk orang asli di seluruh negara kita. Tapi masalah dia, kebanyakan skim ini masih dikendalikan oleh syarikat-syarikat swasta. Dia dikontrak pada syarikat-syarikat swasta. Dan keluarga-keluarga yang ambil bahagian dalam skim ini hanya dapat RM400 sebulan sebagai dividen. Manakala di skim-skim Felda, di mana peserta sendiri pegang tanah itu, mereka dapat RM2,000 ke atas. Jadi saya rasa satu kajian harus dilaksanakan di bawah peruntukan ini, perancangan, untuk kenal pasti bagaimana skim-skim ini boleh dipindah untuk dilaksanakan oleh orang asli mereka sendiri. Ini telah berlaku di beberapa kampung di orang asli di Perak, 2-3 kampung. Umpamanya Kampung Chang di Bido, di mana kampung itu telah ambil alih skim pertanian dan mereka dapat pulangan yang jauh lebih tinggi daripada skim-skim yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat swasta. Jadi, tapi pengalaman di Kampung Chang ialah JHEOA dan juga RISDA begitu tidak rela untuk serah balik skim ini pada mereka. Jadi masalah sekarang, ini skim yang baik untuk orang asli. Tapi 75% daripada untung daripada skim ini pergi kepada syarikat-syarikat swasta, syarikat-syarikat kontrak yang kendalikan skim ini. Dan hanya 25% daripada untungnya pergi ke orang asli. Ini satu ketirisan yang besar lah. Dan saya harap peruntukan di bawah
03022200 ini dipakai untuk kaji bagaimana memberi latihan untuk membolehkan kaum orang asli ambil balik skim ini dan kendalikan skim ini sendiri supaya benefit dia, manfaatnya bagi orang asli. Sudah sampai ke? Sudah lah, Memang.